Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Cikgu imbas kembali penyelesaian masalah secara inventif, secara pemisahan ada dua iaitu pemisahan ruang dan juga pemisahan masa. Pemisahan ruang, pencanggahan fizikal yang berlaku pada masa yang sama. Contohnya macam kita gunakan plaster pada kulit kita yang luka. Dalam masa yang sama, kita dekat plaster mengandungi ubat dan menutupi luka. Dalam masa yang sama juga, dia melekat pada kulit dan membolehkan pengudaraan pada kulit. Itu maksud pemisahan ruang, berlaku pada masa yang sama. Untuk pemisahan masa, pencanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan. Contohnya, kita guna stick monopod tu, apabila kita tak gunakan lagi, pendek. Okey, supaya memudahkan penyimpanan. Apabila kita nak guna stick monopod tu untuk ambil gambar, kita panjangkan. Itu maksudnya pemisahan masa, berlaku masa yang berlainan. Mencadangkan pemilihan prinsip inventif, terdapat dua prinsip inventif iaitu pemisahan ruang dan juga prinsip inventif kaedah pemisahan masa. Dalam senarai di bawah, kita boleh tengok ada 7 prinsip inventif kaedah pemisahan ruang dan juga 7 prinsip inventif kaedah pemisahan masa. Mencadangkan pemilihan prinsip inventif pemisahan ruang. Kita ada 7. Yang pertama, pembahagian. Konsepnya bermaksud membahagikan objek kepada beberapa bahagian tersendiri ataupun menjadikan sesebuah objek tu mudah dileraikan. Contoh macam kita beli perabot kat kedai macam kat IKEA ke, kita guna konsep DIY, maknanya kita yang kena pasang sendiri. Itu pembahagian. Kedua, pengekstrakan. Konsep dia memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan dari objek. Contoh macam kita pasang aircon. Yang bahagian sejuk dalam rumah. Lepas tu kita pisahkan di luar bangunan, kita pasang kompresor aircon tu yang haba panas tu dapat diasingkan duduk di luar. Ketiga, kualiti setempat. Konsepnya mengubah struktur objek dari seragam menjadi tidak seragam, mengubah pengaruh luaran dari seragam ke tidak seragam, ataupun menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza yang berguna. Contohnya satu bekas makanan yang pelbagai petak. Contohnya kita boleh letak nasi, letak sayur, letak buah, tu maksudnya. Ataupun contoh lain, pelbagai fungsi untuk tukul kuku kambing. Maksudnya ada bahagian untuk ketuk paku dan juga untuk mencabut paku. Itu maksudnya kualiti setempat. Keempat, penyarangan. Konsepnya meletakkan atau memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang sama tetapi berlainan saiz. Contohnya antena radio. Area radio yang boleh dipanjangkan dan dipendekkan pada tempat yang sama. Kelima, filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Konsepnya membalut, melapik atau membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis cengkerang boleh ubah. Contohnya, beg plastik, pembalut plastik. Contoh penghadang cahaya cermin kereta. Maksudnya tinted kereta. Bila kita pasang tinted kereta, ruang dalam kereta tu dapat rasa agak sejuk. Di luar kereta agak panas. Cuaca yang panas tu tak ada lama masuki dalam ruang kereta. Prinsip inventif yang keenam iaitu pengantara. Konsep dia mengadakan bahagian baru di antara dua objek ataupun menggunakan objek atau proses pengantara dan juga mencantumkan atau menyatukan dua objek secara sementara. Maksudnya boleh dipisahkan secara mudah. Contohnya, sarung tangan ketuhar ataupun sarung tangan untuk kita pakai nak keluarkan makanan daripada oven menjadi pengantara antara tangan dan objek panas. Maknanya ada pengantara antara makanan yang panas dalam oven tu dengan tangan kita supaya tidak melecur. Dan lain sekali tidak simetri. Konsepnya mengubah bentuk satu objek dari simetri menjadi tidak simetri. Contohnya, menukar bilangan bilah kipas siling dari 4 menjadi 3 agar tidak simetri. Sekiranya kaedah pemisahan masa dipilih,
Cadangan prinsip inventif adalah seperti jadual di bawah. Okey, kita tengok prinsip inventif yang dicadangkan yang pertama, kedinamikan. Konsep dia memecahkan satu objek kepada bahagian-bahagian kecil yang boleh bergerak ataupun mengubah sesuatu bahagian objek dari tidak bergerak menjadi bahagian yang bergerak dan sebaliknya. Contohnya, meja makan berempat boleh dibesarkan menjadi meja makan berlapan. Ataupun steering kereta yang boleh diubah ketinggiannya mengikut kesesuaian orang yang membawa kereta. Itu kedinamikan. Kedua, tindakan awal. Konsepnya melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Contoh, beg udara dalam kereta untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan. Maknanya kita dah bersedia dengan airbag ataupun beg udara tu untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. Prinsip inventif yang ketiga ialah tindakan berkala. Maksudnya menukarkan tindakan berterusan menjadi tindakan berkala. Maksudnya berterusan. Contohnya lampu jalan menyala berkala mengikut siang dan malam. Kalau macam pukul 7 pagi, lampu jalan raya tutup. Bila dah start nak malam, lampu akan menyala. Keempat, tindakan keterlaluan. Konsepnya, jika tindakan yang dijalankan tidak mendatangkan hasil yang dikehendaki, jalankan tindakan yang sama tetapi secara berlebihan sedikit atau berkurangan sedikit dapat memudahkan penyelesaian. Contohnya konsep proses menabur serbuk gula di atas donat. Kita rasa tawar tak manis, kita tambah lagi tabur gula di atas donat. Prinsip inventif kelima ialah pengembangan terma. Konsep dia menggunakan prinsip terma iaitu pengembangan atau pengecutan terhadap sesuatu bahan. Contoh bahan pada pemutus litar yang menggunakan prinsip terma iaitu pada pemula lampu pendaflor. Lampu Kalimantan macam kat rumah kita tu. Keenam, pembuangan dan pemulihan. Konsep dia membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Contoh, kapsul ubat yang boleh dilarutkan. Kapsul ubat tu maksudnya yang sarung ubat yang boleh kita makan yang ada serbuk di dalamnya. Ketujuh, tindakan berterusan yang berfaedah iaitu konsep dia menjalankan sesuatu kerja secara berterusan. Contohnya jana kuasa elektrik, pemesin pelelas. Maksudnya tindakan tu sentiasa je berterusan dan memberi faedah kepada kita. Diharapkan anak-anak murid dapat mengetahui dan memahami 7 prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang dan juga 7 cadangan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Kita perlu memahami setiap cadangan-cadangan dalam prinsip inventif tersebut. Sampai di sini sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.